Pada 24 Desember 2021, seorang lelaki telah diratah oleh ikan-ikan yang diternaknya selama 15 tahun. Dicarik-carik, bukan kemalangan, bukan cerita rekaan, tetapi sebuah rancangan pembunuhan licik yang tersembunyi di bawah permukaan air yang keruh dan titisan air mata palsu. Dia pernah menjadi raja ikan keli di Kuala Selangor dengan empayar bernilai jutaan ringgit, istri yang cantik, dan keluarga yang bahagia. Tetapi dalam satu malam, segalanya musnah. Istrinya menangis teresak-esak di halaman rumah, tetapi matanya sempat mengerling pantas ke arah kolam. Dan ikan-ikan itu tiba-tiba menjadi liar, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu di dasar air. Siapakah yang membunuhnya? Mengapa pembunuhnya memilih cara yang begitu kejam? Dan apa yang berlaku di sebalik pintu tertutup rumah kecil yang pernah digelar syurga di tengah-tengah tanah terbiar itu? Dalam video hari ini, saya akan ceritakan kepada Anda kebenaran yang menyeramkan di sebalik hidangan terakhir Raja Ikan Keli. Satu kes jenayah yang menggemparkan sehingga pegawai penyiasat sendiri terdiam apabila berjaya menarik naik bukti dari dasar lumpur. Jika Anda rasa kisah ini wajar dijadikan iktibar dan peringatan, sila like video ini, kongsikan untuk menyebarkan mesejnya, dan langgan saluran hukuman terakhir agar tidak terlepas rahasia-rahasia mengerikan di sebalik rumah-rumah yang kelihatan aman. 10 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Encik Rahman, lelaki yang seumur hidupnya terikat dengan ladang ikan kelinya di Kuala Selangor, tiba-tiba hilang secara misteri. Tiada pesanan, tiada panggilan, motosikelnya masih elok terparkir di halaman. Sepasang selipar jepun yang masih bersalut lumpur terletak kemas di depan tangga. Semuanya terlalu teratur, seolah-olah masa terhenti pada detik terakhir dia berada di situ. Istrinya, Puan Halimah, menangis di merata tempat, merayu jiran tetangga, dan meminta bantuan polis untuk mencari suaminya. Tetapi pandangan matanya setiap kali melihat ke arah kolam ikan memancarkan sesuatu yang aneh, tidak pasti, sama ada ketakutan atau kewaspadaan. Pihak polis negeri mula campur tangan. Superinspektor Azman, yang terkenal dengan sikapnya yang tenang dan kebolehannya menembusi lakonan paling sempurna, mengetuai siasatan secara langsung. Sejak detik pertama, dia tidak tergesa-gesa menyoal sesiapa, hanya berdiri diam di hadapan kolam air yang tenang, di mana sekumpulan ikan keli sedang menggelepar ganas di sebalik buih-buih putih keruh. Ada sesuatu yang tidak kena di sini, katanya perlahan. Pelbagai teori dikemukakan. Ada yang mendakwa Encik Rahman dianiaya oleh pesaing perniagaan karena sebelum itu dia pernah bertengkar dengan seorang peraih ikan. Tetapi orang itu mempunyai alibi yang kukuh. Ada pula yang bergosip Encik Rahman mempunyai kekasih gelap di pekan dan telah melarikan diri. Tetapi selepas disiasat polis, ia hanyalah kabar angin tidak berasas, hanya seorang yang masih berada di luar senarai suspek. Puan Halimah, dia muncul di mana-mana dengan penampilan seorang wanita terdesak, menangis sambil mencari suami, malah mengupah bomoh dan mendirikan tempat sembahyang sementara. Semua orang bersimpati, kecuali Superintenden Azman. Terlalu banyak menangis kadangkala untuk menyembunyikan ketakutan yang lain, katanya. Berdasarkan gerak hati profesionalnya, Superintenden Azman mengarahkan semakan semula kamera litar tertutup di sekitar kawasan itu dan meneliti sejarah panggilan. Satu butiran aneh serta-merta menarik perhatiannya. Sepanjang 10 hari suaminya hilang, Puan Halimah hanya membuat 3 panggilan kepada Encik Rahman, tetapi membuat hampir 20 panggilan ke satu nomor telepon asing, kebanyakannya pada waktu tengah malam.
Pada masa yang sama, Superintenden Azman menemui satu lagi perkara pelik. Walaupun kelihatan begitu sedih, Puan Halimah tidak pernah sekalipun secara proaktif mencadangkan agar kolam ikan diperiksa, tempat di mana Encik Rahman sering berdiri setiap pagi. Kolam air itu tetap tenang, tiada bau hanyir, tiada darah, tiada jeritan, tetapi keheningannya luar biasa, seolah-olah ia sedang menguburkan sesuatu yang sangat besar. Dalam kes orang hilang, pembunuh selalunya bukan datang dari luar. Mereka berada di dalam rumah, tidur sekatil, makan semeja, dan memahami mangsa sehingga ke tabiat terkecil. Mereka tidak memerlukan senjata canggih, sebaliknya menggunakan pemahaman dan keakraban itu sendiri untuk memanipulasi dan menutup jenayah. Mereka tahu cara membina cerita yang paling logik, menangis dengan air mata yang paling meyakinkan, dan mencipta satu sandiwara yang mudah dipercayai oleh orang luar. Itulah sebabnya Superinden Azman tidak percaya pada apa yang dilihatnya, terutamanya air mata. Kerana bagi seseorang yang telah menyaksikan banyak tragedi, dia faham bahawa perkara yang paling menakutkan bukanlah jenayah itu sendiri, tetapi cara ia disembunyikan menggunakan kepercayaan dan ikatan kekeluargaan. 10 hari dalam kabus air mata dan pembohongan. 10 hari di mana kebenaran seakan bersembunyi jauh di dasar kolam. Tetapi, kolam itu akhirnya pasti akan kering, dan apa yang terkubur lambat laun akan timbul sendiri sebagai satu tuduhan tanpa suara. Untuk memahami mengapa Encik Rahman mati, kita perlu faham terlebih dahulu bagaimana dia hidup. Bagi jiran-jirannya, dia adalah seorang contoh teladan, seorang lelaki yang bangkit dari bawah, membina sebuah empayar ikan keli di tengah-tengah tanah Kuala Selangor yang panas terik. Orang memanggilnya Raja Ikan Keli, menghormatinya kerana kerajinan dan kegigihannya, dan lebih menghormatinya kerana dia sentiasa bermurah hati dengan orang miskin. Sesiapa yang datang meminta pertolongan, dia tidak pernah menolak. Kanak-kanak di kampung masih bercerita tentang Encik Rahman memberi beasiswa, Encik Rahman membeli basikal untuk anak yatim. Bagaimana orang seperti ini boleh dibunuh? Dan lebih-lebih lagi, bagaimana dia boleh dibunuh oleh orang yang telah berkongsi hidup dengannya selama lebih 25 tahun? Jawabannya tidak terletak pada sijil-sijil penghargaan yang tergantung di dinding. Ia terletak di sebalik pintu rumah yang tertutup, yang dia panggil mahligai. Di situ Encik Rahman bukan seorang wira, tetapi seorang tiran di dalam istananya sendiri. Menurut keterangan adik mangsa, Encik Rahman seorang yang hebat, tetapi sangat patriarki. Setiap kata-katanya adalah undang-undang. Istri tidak boleh membantah. Anak-anak hanya tahu menunduk dan mendengar. Dia anggap dia yang cari duit, jadi dia ada hak untuk putuskan segalanya, kata adiknya perlahan. Kakak ipar saya hidup seperti bayang-bayang dalam rumah. 25 tahun tak berani bantah sepatah pun. Puan Halimah, istrinya, pernah menjadi seorang wanita yang lemah lembut. Tetapi berapa lama kelembutan itu bertahan? Apabila bunyi pinggan mangkuk dihempas setiap malam, sudah menjadi biasa seperti bunyi cengkerik. Apabila setiap perbualan dalam rumah hanya berakhir dengan ayat, "Awak tahu apa?" Apabila cinta semakin pudar hari demi hari. Manakala kebisuan semakin menebal setiap malam, dia tidak bersuara, tidak melawan, tidak pergi, tetapi di dalam dirinya ada badai yang telah lama terpendam. Seorang pekerja menceritakan, dia sangat panas baran. Kalau dia kata satu, satulah. Kalau dua, dualah. Banyak kali dia maki Kak Halimah depan kami semua. Dia hanya tunduk. Tapi lepas tu, dia kembali siapkan makan, basuh baju, macam tak ada apa-apa berlaku. Itulah kekejaman penderaan mental. Ia tidak meninggalkan parut berdarah, tiada jeritan, tetapi ia membunuh harga diri dan emosi seseorang.
Perlahan-lahan, secara senyap, seperti air yang menitis di atas batu. Ada petang-petang tertentu, Encik Rahman pulang dalam keadaan mabuk, dengan mudah menendang hidangan di atas meja, lalu membentak, "Aku yang cari duit, aku nak apapun boleh." Dan Puan Halimah, seperti bayang-bayang, senyap-senyap menunduk mengutip setiap batang penyepit, membersihkan sisa ikan yang bertaburan tanpa sepatah pun rungutan, tetapi pandangan matanya mungkin sudah lama tiada lagi cinta. Encik Rahman adalah contoh tipikal seorang lelaki yang berjaya di luar tetapi gagal dalam keluarganya sendiri. Dia menggunakan wang untuk membeli kesunyian, menggunakan kuasa untuk menutupi kesepian. Di mata orang lain, dia seorang dermawan. Tetapi di mata wanita yang tidur sekatil dengannya, dia adalah seorang warden penjara, mengubah perkawinan menjadi sangkar emas tanpa jalan keluar. Saya hidup dengan dia macam mesin, masak, kemas, diam. Saya pernah cinta, tapi dia tak perlukan cinta. Dia perlukan seorang hamba. Begitulah kata Puan Halimah semasa sesi soal siasat pertama. Dan mungkin pada suatu malam, apabila kesabarannya sudah sampai ke kemuncak, dia tidak lagi mahu menjadi bayang-bayang, sebaliknya mahu menghapuskan bayang-bayang gelap itu dengan apa cara sekalipun. Kekanasan bukan hanya tamparan. Kadangkala ia adalah jelingan, herdikan, dan penghinaan yang berlarutan selama bertahun-tahun. Bukan semua yang dibunuh adalah mangsa, dan bukan semua yang membunuh bermula sebagai penjahat. Mereka adalah hasil daripada apa yang telah ditindas, terkumpul, dan dipendam terlalu lama, sehingga pada suatu hari ia meletup dalam senyap tetapi ganas. Kadangkala, satu retakan kecil adalah permulaan kepada sebuah keruntuhan. Pada hari-hari awal siasatan, semua syak wasangka masih berlegar dalam kalangan orang yang sama. Encik Rahman hilang, Puan Halimah menangis, dan ikan-ikan keli menjadi ganas secara aneh. Tetapi segalanya berubah apabila Superintenden Azman meneliti semula senarai panggilan pada waktu tengah malam, satu nama asing muncul berulang kali, Kamal. Kamal bukan kenalan rapat keluarga. Dia seorang peraih ikan yang sering datang ke ladang untuk membeli hasil ternakan. Berusia awal 30-an, berpenampilan kacak, dan mulutnya manis macam gula. Pekerja-pekerja ladang menceritakan bahwa Kamal sering datang lebih awal daripada biasa. Dan setiap kali Encik Rahman tiada, pandangannya sering tertumpu lebih lama pada Puan Halimah yang sedang sibuk memberi makan ikan. Pada mulanya hanya sapaan biasa, tetapi kemudian menjadi kunjungan singgah untuk secawan kopi ais di tengah hari yang panas, menjadi pesanan ringkas bertanya kabar di tengah malam. Dan dalam kedinginan sebuah perkahwinan tanpa emosi, kata-kata manis dari orang asing kadangkala lebih memabukkan daripada arak manapun. Saya tak pernah dengar sesiapa tanya saya penat ke tidak selain dia. Puan Halimah mengakuinya dalam sesi soal siasat. Itu adalah satu pengakuan yang amat menyakitkan. Kerana kadangkala, apa yang menolak seorang wanita ke jurang kehancuran bukanlah curang, tetapi satu pemahaman yang datang pada waktu yang tepat dari orang yang salah. Tetapi ini bukan kisah cinta, ini adalah sebuah perikatan jenayah. Puan Halimah memerlukan tempat bergantung, tetapi Kamal tidak datang kerana cinta. Dia melihat kesunyian, kemarahan yang terpendam di mata wanita itu, dan dia mengeksploitasinya sebagai satu peluang, satu cara untuk mendekati harta, untuk mendapatkan semua yang tidak pernah dimilikinya, melalui jalan yang paling singkat dan paling kejam. Mereka bertemu secara senyap di sebuah warung kopi di tepi kolam. Kamal berbisik, "Abang tak nak tengok akak menderita lagi. Kalau dengan abang, akak akan dapat hidup yang sebenar."
Dan dalam kegelapan hidup yang terabai, Puan Halimah percaya. Percaya bahwa itu adalah cinta, percaya bahwa itu adalah pembebasan. Tetapi dia tidak tahu, pembebasan yang dilukis oleh Kamal adalah sebuah rancangan berdarah dingin, di mana dia sendiri akan menjadi alat dan juga penjenayah. Dalam fail siasatan, terdapat petikan pengakuan Kamal. Kak Halimah kata dia dah tak tahan lagi. Suami dia seksa dia seumur hidup. Kalau suami dia hilang, kami berdua akan ada masa depan. Tetapi, walaupun pada saat itu, matanya kelihatan ragu-ragu. Dia tidak mencintai Puan Halimah. Dia hanya mencintai bayangan untuk memiliki segala-galanya yang ditinggalkan oleh Encik Rahman. Pada saat-saat paling lemah, manusia paling mudah terperdaya. Sepatah kata pujukan yang tepat pada masanya boleh menyelamatkan kita, atau boleh juga menolak kita ke jurang yang dalam. Puan Halimah tidak sepenuhnya jahat, tetapi dia telah memilih orang yang salah untuk bergantung dan cara yang salah untuk melarikan diri dari penderitaan hidupnya. Itulah tragedi seseorang yang telah terlalu lama terluka. Mereka tidak lagi peduli tentang betul atau salah. Mereka hanya perlukan satu jalan untuk lari, walaupun jalan itu dipenuhi darah dan dosa. Ada kes-kes jenayah yang seolah-olah mustahil untuk diselesaikan, sehinggalah tempat kejadian itu sendiri mula bersuara. Sepanjang 10 hari siasatan, Superinden Azman tetap berdiam diri, tidak membuat kesimpulan tergesa-gesa, tidak menuduh siapa-apa. Dia hanya memerhati dan menunggu masa yang sesuai. Tetapi pada suatu pagi, ketika dia berjalan perlahan ke arah kolam ikan besar di tengah ladang, dia terhenti, memandang permukaan air yang senyap, dan hanya berkata satu ayat kepada pasukannya di belakang. Keringkan kolam ini untuk saya. Pada mulanya, semua orang terkejut. Kolam ikan itu dalam dan luas, beribu-ribu meter persegi, airnya keruh pekat, dan ikannya pula beribu-ribu ekor. Mengeringkannya bukan kerja sehari dua, tetapi pandangan mata Superintenden Azman tidak memberi ruang untuk keraguan. Itu bukan lagi gerak hati, itu adalah keyakinan bahwa kebenaran berada di bawah sana, di tempat yang kelihatan paling tenang. 2 buah pam air berkuasa tinggi digerakkan, bunyinya bergemuruh di seluruh kawasan ladang. Penduduk kampung yang ingin tahu datang berkerumun untuk melihat, manakala Puan Halimah hanya berdiri kaku di beranda rumah. Wajahnya pucat lesi, kedua-dua tangannya digenggam erat, menggeletar perlahan seperti daun ditiup angin. Setiap menit yang berlalu, air surut sedikit demi sedikit, mendedahkan dasar lumpur yang likat dan berbau hanyir. Ikan-ikan menggelepar liar, seolah-olah dikejutkan oleh ingatan jenayah. Dan tepat ketika permukaan kolam hanya tinggal separas buku lali, satu jeritan kedengaran dari seorang anggota polisi. "Ada benda keras di bawah kaki saya." Semua orang bergegas ke sana. Satu objek berat ditarik keluar dari lumpur. Kepala sebuah penukul besar yang hitam legam, dipenuhi lumut dan tanah. Penukul yang biasa digunakan oleh pekerja ladang untuk memacak tiang jaring. Tetapi kini, ia membawa kesan darah kering yang melekat di sekeliling pemegang kayunya, bersuara senyap tentang satu malam yang mengerikan. Selepas itu, mereka menemui secebis kain kemeja petak biru, jenis yang sering dipakai oleh Encik Rahman. Dan akhirnya, beberapa serpihan tulang putih yang bertaburan di antara lumpur dan bangkai ikan. Apa yang tinggal dari seorang lelaki yang pernah menjadi raja ikan keli Kuala Selangor, kini bercampur aduk di dasar kolam yang kering. Tiada suara, tiada pandangan, tetapi menjadi satu tuduhan yang lebih lantang daripada mana-mana pengakuan. Seorang pakar forensik dijemput ke tempat kejadian.
Selepas pemeriksaan, beliau mengesahkan sampel DNA dari kesan darah pada penukul itu sepadan dengan DNA Encik Rahman. Struktur tulang juga sepadan. Mayat telah reput teruk akibat persekitaran air dan kesan hidupan akuatik. Terus terang, ia disebabkan oleh ikan-ikan keli yang telah memakan hampir keseluruhan tisu lembut. Kenyataan itu membuatkan seluruh pasukan penyiasat terdiam. Manakala Puan Halimah, dia tidak menangis. Dia hanya berdiri di situ, senyap, seolah-olah satu beban telah diangkat. Tetapi ketenangannya itulah yang membuatkan semua orang meremang. Dalam setiap jenayah, pembunuh boleh menghapuskan jejak di darat, tetapi alam semula jadi tidak tahu berbohong. Air boleh menghanyutkan darah, ikan boleh meratah mayat. Tetapi, apa sahaja yang luar biasa akan sentiasa kembali menjadi saksi. Sepanjang hidupnya, Encik Rahman hidup dengan ikan-ikannya, memelihara dan menjaganya seperti harta karun. Tetapi pada saat-saat terakhirnya, dia pula yang diuruskan oleh mereka seperti sisa makanan, satu tragedi yang menyakitkan dan ironik sehingga mengerikan. Superintenden Asman berkata, bukan penukul itu yang bersuara, bukan juga serpihan tulang, tetapi ketidaklogikan dalam hati manusia yang membuatkan segalanya timbul dari dasar air. Dan mungkin apa yang paling menghantui bukanlah kematian itu, tetapi cara ia disembunyikan seolah-olah tidak berlaku. Selepas kolam ikan dikeringkan dan bukti yang tidak dapat disangkal ditemui, pihak penyiasat mengasingkan kedua-dua suspek, Puan Halimah dan Kamal, untuk disoal siasat. Dua bilik soal siasat, dua keadaan yang berbeza. Di satu pihak, seorang lelaki muda yang berpeluh sakan duduk tidak keruan di atas kerusi. Di pihak lain, seorang wanita pertengahan umur duduk tegak, matanya kering, tangannya perlahan membelek tasbih, bibirnya terkatup rapat tetapi tidak menggeletar. Kamal adalah yang pertama tewas. Dia mengaku dengan cepat, banyak dan tergagap-gagap, mengaku dalam ketakutan, penyesalan dan juga cuba membela diri dengan berkata, Kak Halimah yang mulakan, saya cuma tolong dia sembunyikan, saya takut, tapi masa tu saya tak berani halang. Apabila pengakuan itu dibawa ke bilik sebelah, Superintenden Azman tidak berkata apa-apa. Dia hanya meletakkan penukul besar itu di atas meja. Benda yang ditemui dari dasar kolam penuh dengan lumpur dan darah yang telah beku. Bunyi hentakan kering itu bergema di dalam bilik kecil itu, membuatkan suasana seakan membeku. Dia memandang tepat ke mata Puan Halimah dan bertanya dengan tenang, "Puan masih ingat benda ini?" Puan Halimah mengerling ke arah penukul itu, kemudian mengeluh panjang dan mengangkat muka menjawab, "Ya, saya yang bunuh dia." Ayat itu diucapkan dengan perlahan, tanpa jeritan, tanpa drama, tetapi membuatkan pendengarnya terdiam karena ketenangannya yang menyeramkan. Kemudian dia mula bercerita tentang malam itu, tentang bagaimana Encik Rahman pulang dalam keadaan mabuk dan meninggikan suara. "Kau ni cuma tahu menumpang, kalau tak ada aku, kau nak hidup dengan apa?" Dia diam, tidak menangis, tidak membantah. Malam itu, dia keluar ke belakang rumah untuk mengambil penukul bagi menahan pintu reban ayam. Tetapi, apabila dia berpaling dan melihat suaminya sedang tertidur di meja, lelaki yang telah menjadikan hidupnya satu rantaian penderitaan dalam diam, sesuatu di dalam dirinya pecah. Saya langsung tidak gementar. Saya cuma fikir ini satu-satunya cara untuk menamatkannya. Kemudian dia memandang tepat ke arah Suprin dan Asman. Saya tidak menyesal. Ayat itu bukanlah satu keangkuhan, tetapi puncak sebuah penderitaan. Seorang wanita yang menanggung derita terlalu lama, terlalu dalam, sehingga tidak lagi takut akan akibatnya. Baginya,
cara suaminya mati bukanlah satu jenayah, tetapi satu bentuk keadilan yang Herod untuk tahun-tahun yang dihabiskan dalam penindasan. Perkara yang paling menakutkan bukanlah jenayah yang berlaku dalam kemarahan, tetapi jenayah yang berlaku apabila seseorang sudah berhenti marah, berhenti cinta, berhenti takut, dan menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Apabila penderitaan berlarutan, ia akan mengubah orang baik menjadi jahat, mengubah seorang istri yang setia menjadi pembunuh, mengubah air mata menjadi senjata, dan mengubah ketenangan menjadi topeng kejahatan. Puan Halimah tidak menghentak meja, tidak menjerit menyalahkan sesiapa. Dia hanya mengeluh, "Saya hidup seperti bayang-bayang selama 20 lebih tahun. Sekali sahaja saya berani buat pilihan saya sendiri, saya digelar syaitan." Kemudian dia diam, seolah-olah kegelapan itu akhirnya mempunyai suara. Perbicaraan berlangsung pada suatu pagi yang panas terik, tidak jauh bezanya dengan hari-hari ketika Encik Rahman masih hidup. Tetapi hari ini, dia hanya hadir melalui sekeping gambar yang diletakkan di tengah-tengah bilik mahkamah. Di belakangnya, barisan orang ramai yang senyap dengan pandangan mata yang berat dan kehabisan kata-kata. Apabila hakim dengan lantang menjatuhkan hukuman, tertuduh Halimah binti Ahmad hukuman mati atas kesalahan membunuh. Tertuduh Kamal bin Ishak penjara seumur hidup atas kesalahan menyembunyikan jenayah. Tiada siapa yang bertepuk tangan, tiada siapa yang gembira, kerana di dalam bilik itu tiada siapa yang menang. Di bawah, adik lelaki Encik Rahman menunduk dan menangis. Dia tidak menangis kerana marah, tetapi kerana tidak berdaya, kerana abangnya tidak pernah mendengar kata sesiapa sepanjang hidupnya. Dan apabila dia akhirnya mendengar jeritan terakhir dari istrinya, segalanya sudah terlambat. Di barisan kerusi lain, ibu bapa Puan Halimah memandang kosong. Kedua-dua kepala beruban itu menggeletar. Mereka tidak berani menangis kuat kerana air mata mereka kini hanya akan menambah kesedihan orang lain. Dan lebih jauh lagi, Ibu Kamal, wanita tua itu, pengsan sebaik haja mendengar anaknya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena satu hubungan tanpa nama, satu kesilapan tanpa jalan pulang. 3 orang yang melakukan kesalahan, tetapi di belakang mereka ada 3 keluarga yang musnah, 3 generasi yang hancur, dan sebuah komuniti yang terpaksa menanggung kesan tragedi itu. Mereka tidak membunuh, tetapi mereka akan hidup seumur hidup dengan kesakitan yang tidak dapat dipadamkan, seperti satu hukuman senyap yang tidak diumumkan. Keadilan sentiasa tiba, tetapi apabila ia tiba, ia tidak menyembuhkan, sebaliknya hanya menutup pintu terakhir kepada satu rantaian kesilapan. Dan di dalam bilik mahkamah, kebenaran yang terbentang tidak melegakan, malah membuatkan orang lebih pedih apabila memahami bahawa semua ini mungkin tidak akan berlaku jika seorang tahu bersabar, jika seorang tahu mendengar. Tiada pemenang dalam kes jenayah keluarga. Yang ada hanyalah anak-anak yatim, ibu bapa tua yang mengiringi anak ke penjara, dan keluhan panjang yang akan berterusan sepanjang sisa hidup mereka. Hari perbicaraan berakhir, ladang ikan keli di Kuala Selangor kembali kepada keheningan asalnya. Permukaan kolam yang dahulunya menjadi saksi bisu telah diisi air semula, tetapi tiada siapa yang berani menternak ikan lagi. Kolam itu masih di situ, tenang dan terbiar di tengah-tengah padang yang panas. Tetapi bagi mereka yang telah menyaksikan segalanya, mereka tahu di dasar air itu bukan lagi hanya lumpur dan bangkai ikan, tetapi sebuah tragedi tanpa kata. Orang ramai masih singgah di situ, berdiri diam beberapa menit, kemudian pergi.
Bukan karena ingin tahu, tetapi karena takut, karena menyentuh kesakitan yang telah membatu. Kerana kematian Encik Rahman, kejatuhan Puan Halimah dan kesesatan Kamal bukan hanya kesalahan pribadi, tetapi hasil daripada satu rantaian penindasan, sikap tidak peduli dan kurangnya pemahaman yang berlarutan selama bertahun-tahun. Kalaulah Encik Rahman sudi mendengar kata isterinya sekali, kalaulah Puan Halimah memilih untuk pergi dan bukannya membalas dendam, kalaulah Kamal berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Semuanya adalah kalaulah, tetapi hidup ini tiada butang-butar semula. Keganasan bukan hanya datang dari penombok, tetapi juga dari penghinaan, kebisuan, dan kata-kata yang melukakan jiwa. Seseorang yang tidak melawan, tidak menangis, tidak memberi reaksi, tidak bermakna mereka menerima. Mereka mungkin sedang mengira detik, menunggu masa untuk membebaskan diri mereka sendiri dengan cara yang paling kejam. Penderitaan yang dipendam tidak akan mencipta kedamaian. Ia hanya secara senyap membesarkan seekor raksasa di dalam diri seseorang. Dan jika di sekeliling Anda ada seseorang yang sedang senyap menarik diri, sedang tersenyum palsu, hidup seperti bayang-bayang, tolong jangan abaikan. Kadangkala, sepatah sapaan, satu pandangan prihatin, satu soalan awak oke tak, mungkin menjadi satu-satunya pelampung di lautan sepi tempat mereka sedang terkapai-kapai. Jika kisah ini membuatkan Anda berfikir, kongsikan video ini untuk menyebarkan satu peringatan. Kerana entah di mana, mungkin ada seseorang yang sedang menderita dalam diam. Akan melalui kisah ini menemui semula diri mereka sebelum terlambat. Hai semua, terima kasih kerana sudi mendengar. Boleh tak kongsikan sedikit Anda semua sedang menonton dari mana ya? Dari Malaysia ke, Singapura, Brunei, atau mungkin dari negara yang lebih jauh? Seronok kalau dapat tahu. Apa pendapat Anda tentang cerita yang baru saya sampaikan tadi? Ada tak bahagian yang paling menyentuh perasaan Anda? Sila tinggalkan komen Anda di bawah. Saya suka sangat membaca maklum balas daripada Anda semua. Apapun, saya doakan semoga Anda semua yang sedang menonton ini sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dilimpahi rahmat. Semoga kita semua sentiasa tenang dan bahagia di mana jua kita berada. Dan akhir sekali, jika Anda ada kisah atau pengalaman menarik yang ingin dikongsikan bersama, jangan segan-segan untuk ceritakannya di ruangan komen. Mana tahu, cerita Anda boleh menjadi inspirasi atau pengajaran buat kita semua.